makluman saya lihat daripada data-data statistik yang lepas, almost 2/3, 70%. Lebih daripada umur 60 tahun. Jadi tuan-tuan tahulah kalau lebih 60 tahun kebanyakannya, bukan semua tapi kebanyakannya semua at least dah ada satu jenis hadiah ataupun ujian ujian kesihatan. Maknanya ujiannya kesihatan ni Allah cakap untuk naikkan darjat. Jadi itulah hadiah satu at least. Jadi itulah yang kita risaukan. Lebih 2/3 kita ada satu paling maksudnya 1/3 je yang muda-muda macam tuan Satu Haji macam saya ni. Kebanyakan 2/3 adalah mak-mak kita, nenek-nenek kita, atuk-atuk kita yang pergi. Jadi bila mana kerajaan Arab Saudi telah menetapkan bahawa kalau boleh kita mengurangkan atau memastikan tiada jemaah haji yang berisiko tinggi ini pergi, maka dengan adanya garis panduan pemeriksaan tersebut, banyaklah kriteria-kriteria yang kita terpaksa ketatkan untuk kita elakkan mereka yang berisiko tinggi ni pergi ke tanah suci dan takut kalau dijangkiti COVID maka akan dapat severe illness. Jadi antaranya yang sering kita dengar ataupun orang viralkan adalah tentang kencing manis. Jadi kencing manis sebelum ni kalau ikut garis panduan edisi ke-8 2019 kenyatakan melebihi bacaan gula HbA1c-nya melebihi 10, tapi kali ini 8. Dia turunkan. Maksudnya kalau lebih 8 tak terkawal maka tak layak untuk pergi. Begitu masing-masing juga tahu itu apa bacaan gula tu kan, masing-masing kena faham tahu tu. Jadi untuk mereka yang ada kencing manis dan dapatkan follow up, dia tahulah macam mana bacaan gula tu. Jadi yang keduanya yang juga sedikit popular adalah masalah kegemukan ataupun obesiti. Jadi sebelum ni BMI ataupun body mass index melebihi 40. Jadi nak kiranya BMI ni kita ambil berat badan kita dalam kilogram, kita bahagikan dengan tinggi kita 2 kali. So contohnya tinggi darab tinggi. Tinggi darab tinggi. Contoh Tuan Haji beratnya 59 kilogram. Doktor. Dan tingginya 190 cm. Jadi 59 bahagi 1.9 bahagi 1.9. Tinggi sangat tu. Jadi BMI dia lebih kurang 17. Ngantuk 9. Sekali lagi nak tentukan BMI, kilogram berat kita bahagi dengan tinggi darab tinggi. Betul. Dan jangan lebih berapa? Jangan lebih 40. Jangan lebih 40. Jadi sebelum ni kita tetapkan kalau melebihi 40 dan kemudian ada penyakit kronik yang lain yang tidak terkawal dan kemudian functional class ataupun kebolehan hidup berfungsi. Maknanya kalau dia ada 4 stage, kalau 2 tu dia bila melakukan aktiviti normal dia ada simptom seperti penat dan sebagainya, maka baru tak boleh pergi. But now untuk garis panduan pemeriksaan kesihatan edisi khas ni kita tetapkan kalau lebih 40 terus tak dapat pergi, tak layak. Allah, kesiannya. Kita doakan supaya tidak terjadi macam itulah. Tapi itu semua dari segi fizikal, doktor. Bagaimana pula dengan kesihatan mental? Ada tak yang dititik beratkan oleh Lembaga Tamu Haji? Tentang persediaan dari segi mental. Kita faham COVID ni dia tetap juga mempengaruhi dari segi kerisauan, anxiety semua. Jadi untuk perkara tu kita sebagai orang Islam, yang ni kita mungkin pendengar-pendengar semua orang Islam, apa yang kita nasihatkan adalah untuk persediaan mental kita banyakkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu yang paling utama. Bimbingan diberi oleh para. That's why kursus haji kita yang diutamakan selain daripada hukum fiqah. Saya lihat ustaz-ustaz yang saya ikuti, sebab saya pun first time ni nak pergi. InsyaAllah. Jadi bila saya ikut pun kursus asas haji, kursus intensif haji, ni selain daripada hukum hakam agama yang ustaz terangkan tentang manasik ataupun rukun-rukun, apa yang wajib haji sebagainya, saya lihat ustaz-ustaz juga tekankan tentang persediaan dari segi mental. Maksudnya niat kita yang pertama. Yang kedua, macam mana kalau kita menghadapi cabaran atau kesusahan, apa yang kita nak bergantung harap di sana. Jadi insyaAllah sebagai saya lihat waktu pergi kursus haji pun semuanya pun bercahaya. Alhamdulillah. Termasuk doktor juga insyaAllah.
Saya duduk. Maknanya Okey. itu banyak elemen penting lah yang perlu kita persiapkan, termasuk dari sudut kesihatan. Yang penting fizikal tu memang kena jaga, sebab itu antara majoriti yang utamalah kita perlukan kesiapsiagaan fizikal, sebab ibadah haji ni sangat-sangat memerlukan kekuatan fizikal untuk melaksanakannya. Lebih 40 hari kita akan berada di tanah suci Mekah Madinah, lebih kurang macam tu doktor. Jadi kalau boleh biar hari-hari kita sihat walafiat, dapat tunaikan ibadah dengan lancar dan juga dijauhkan daripada sebarang penyakit. Kalau acik-acik kita nanti jumpa Dr. Syafiq kat Mekah, kat Madinah, tegur-tegur lah ya. Boleh belanja. Boleh belanja. Albaik. belanja dulu. Tapi doktor kena belanja dulu ni. Belanja peringkat-peringkat lu, sebab ni Kak Siti dari Sungai Petani ni ada soalan di WhatsApp. Dia kata saya dapat tawaran 22 hari bulan. Baik. 24 hari bulan dah selesai vaksin wajib dan vaksin tambahan. Cuma booster belum lagi. Dia kata berapa jarak hari terbaik saya nak ambil booster? Kak Siti. Untuk vaksinasi, kita sekarang ni dah tambah satu lagi lah. Vaksinasi COVID-19. Kita ada 2 jenis booster yang wajib sekarang ni. Sebelum ni hanyalah meningokokal yang wajib diambil 10 hari sebelum penerbangan. Now kita ada tambahan, kita ada tambahan pula sekarang ni COVID-19 punya vaksinasi. Dan COVID-19 vaksinasi ni kita tetapkan, kerajaan telah tetapkan bahawa untuk jemaah haji kita kena ada 3 dos. 2 dos primer ataupun 2 dos yang awal lengkap tu, dan tambahan 1 dos penggalak. Jadi untuk COVID-19 punya vaksinasi ni disarankan, tapi dia punya tahap tu macam sangat-sangat digalakkan. Kena ambil semasa antara vaksinasi COVID dan vaksinasi yang lainnya, seperti meningokokal tersebut, 2 minggu. So maksudnya kena ada 2 minggu daripada cucuk vaksinasi kepada cucuk vaksinasi COVID tu 2 minggu, sama ada sebelum atau selepas. Mana dulu? Mana yang COVID dulu? Terpulang mana-mana. Tapi kena jarak 2 minggu. Betul. Kita sarankan adalah vaksin meningokokal dulu. Disebabkan oleh vaksin meningokokal, dia ada syarat pula kena 10 hari sebelum terbang. Kalau untuk vaksinasi COVID booster, cucuk terbang pun boleh, tak ada masalah. So jadi kita nak, untuk dari segi kronologi masa tu kita sarankan meningokokal dulu. Tetapi semasa antara vaksinasi COVID dengan vaksinasi COVID yang lainnya, itu bergantung kepada KKM. Tak silap saya lebih kurang 3 ke 6 bulan sebelum standardnya tu. Standardnya sebelum ni lah yang kita sedia maklum. Kita harap Allah mudahkanlah Kak Siti kita untuk urusan vaksinasinya dan dapat terbang nanti. Yang penting surat dah jawabkan. InsyaAllah. Baik, doktor, kita berehat untuk pusingan pertama. Kejap lagi kita akan sambung lagi berkaitan dengan kesihatan jemaah haji dan juga macam mana pula persiapan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Lembaga Tabung Haji menerusi petugas-petugas kesihatan yang akan turut ke sana, termasuk Dr. Syafiq hari ini akan berangkat ke Tanah Suci, insyaAllah ya. Okey, kita berehat kejap, kembali selepas Hanya Warna Pagi Radio Kim. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut tubuhku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Tak sempat ke kursus haji di masjid? Terlupa jadual kursus haji? Mencari rujukan berkaitan ibadah haji? Sekarang tak perlu risau lagi. Dengan portal e-bimbingan haji, kita boleh mengikuti kursus-kursus ibadah haji secara dalam talian atau fizikal. Tak perlu risau kalau terlupa jadual. Lebih mudah membuat rujukan melalui e-buku, video dan infografik yang menarik. Juga terdapat ujian berkaitan ibadah haji bagi mengetahui tahap pemahaman bakal haji. Mudah dan menarik, bukan? Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firmanullah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-4408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Johor Bahru 106.2 FM. Warna Pagi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Baik, Alhamdulillah kembali untuk lembayan Kaabah yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Tajuk kita hari ini kesihatan jemaah haji bersama Dr. Muhammad Syafiq Syamsuddin. Terima kasih sahabat semua kerana setia bersama kami. Kesihatan jemaah haji itu kita bincangkan pada hari inilah. Kita baca sikit komen. Jom silakan. Sebab kita Fina Roslan kata moga Allah Taala mudahkan urusan Dr. Syafiq dan jemaah haji yang lain. Terima kasih petugas TH dan kesihatan bagi jemaah haji 2019. Fina pergi haji 2019. Saya dan adik berpeluang jadi jemaah haji 1%. Yalah antara jemaah tu, dan ternyata banyak kelebihan mengerjakan haji di usia muda. Betul, Hajah Fina. Okey, jom kita sambung. Sambung berkenaan dengan persiapan petugas tabung haji, dan dikabarkan juga daripada KKM pun ada juga nanti kan dalam tim tabung haji ni. Macam mana persiapan tu, doktor, dan sebelum berlepas tu? Okey. Terima kasih Tuan Haji. Tapi sebelum tu saya tertarik dengan komen tadi 1%. Saya rasa sebenarnya apa yang Puan Fina maksudkan mungkin 0.1%. Sebab kuota jemaah haji adalah 0.1%. 0.1% daripada jumlah populasi. Nak beramai kan. Jadi untuk Malaysia kita ada around figure 2019 lebih kurang 31-32 juta. So darab 0.1%, maka dapatlah 30,000. Itu basis. Itu yang telah ditetapkan every country dan ambil 0.1%. InsyaAllah. Untuk tahun ni kabarnya tadi kalau dekat akhbar diceritakan 4 Jun nanti akan mula berangkat. InsyaAllah. Tapi petugas biasanya akan lebih awal lagi dah sikit daripada jemaah-jemaah yang berangkat. Macam mana agaknya petugas kita tahun ni, persiapan dan kesiapsiagaan kita, Doktor? Okey, jadi persiapan
berkaitan kesihatan lah, boleh saya cakap. Antara tabung haji banyak dibantu oleh Kementerian Kesihatan sebenarnya. Petugas-petugas kita untuk bahagian kesihatan memang sepenuhnya daripada Kementerian Kesihatan. Jadi persiapan ni boleh saya katakan kita bagi kepada dua lah. Satu, persiapan di tanah air, dan kemudian persiapan untuk operasi di tanah suci. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk persiapan di tanah air ini, kita macam mana kita nak prepare untuk kita beroperasi di sana. So untuk itu secara generalnya kita akan ada perkhidmatan kesihatan, dan perkhidmatan kesihatan ini memerlukan beberapa persiapan lah. Antaranya adalah human resource ataupun tenaga kerja. Kalau kita ada hospital, ada ubat, doktornya tak ada pun tak boleh. Jadi human resource tu penting. Kemudian yang keduanya adalah persiapan mengenai ubat-ubatan ataupun peralatan-peralatan perubatan. Jadi yang cakap ni mesin lah ataupun consumables kita ni untuk ada di sana. Banyak ada doktor dekat sana, ubat tak ada pun tak jalan juga, tak boleh. Dan yang ketiganya adalah persiapan kepada bakal haji ni tadi. Tadi tuan ada tanyakan tentang apa persiapan untuk bakal haji ini. Jadi antaranya adalah pendidikan ataupun taklimat ataupun awareness kepada jemaah haji tentang kita punya perkhidmatan di sana, dan apa yang perlu dilakukan di sini untuk memastikan waktu di sana tu sihat walafiat, alhamdulillah, seperti yang kita semua harapkan. Jadinya persiapan-persiapan ini kita telah lakukan saban tahun. Habis je musim haji dah terus start dah. Kita bermula dengan pemilihan petugas-petugas yang akan pergi. Kemudiannya kita buat latihan-latihan kepada petugas-petugas. Mungkin petugas-petugas kita dah pandai teknikal, sebab kita bawa semua mereka-mereka yang begitu expert dalam bidang masing-masing. Tetapi kita juga persiapkan mereka dengan apa yang akan terjadi di tanah suci, sebab tak sama dengan keadaan Indonesia. Begitu juga dengan ubat-ubatan, consumables ataupun peralatan perubatan, semuanya kita cuba bawa, majoritinya kita bawa daripada sini, untuk sebab ubat-ubat yang biasa digunakan sini, dan juga untuk pastikan bekalan itu ada, tak terputus di sana. Jadi untuk jemaah haji pula, seperti yang saya cakap, kita dah bagi taklimat awareness. Kita juga saring, macam saya cakap, kita buat pemeriksaan kesihatan tadi, saring untuk pastikan mereka yang pergi itu betul-betul sihat ataupun betul-betul mampu dapat pergi menunaikan haji dalam keadaan yang sempurna. Jadi itulah aspek yang mungkin saya rasa minggu lepas ada ustaz dah terangkan tentang istitaah ataupun kemampuan. Maksudnya kemampuan tu dari pelbagai sudut. Kesihatan dari salah satu. Salah satunya. Betul. Kemampuan untuk menunaikan ibadah dengan sempurna, barulah jatuh hukumnya wajib. Tapi saya nak cakap lebih lanjut tentang hukum ni pun saya tak beranilah. Saya ustaz boleh cakap boleh cakap lebih kepada kesihatan. Tapi itulah yang ustaz-ustaz ajar saya. Kemampuan mengerjakan ibadah haji juga adalah sebahagian daripada istitaah, dan istitaah itu adalah sebahagian daripada syarat wajib mengerjakan haji selain daripada syarat-syarat yang lain. Masya-Allah. Bila doktor sebut tadi ada elemen kesihatan juga turut dititik beratkan sedari tanah air, di tanah air lagi, dan juga di tanah suci, lebih lagi kita tekankan, insya-Allah. Sebab saya teringat dulu Dr. Randes Syafawi Cik Mat pernah kongsikan waktu beliau on air, dikongsikan ada satu tips yang nampak sangat mudah, nampak macam takkanlah cerita pasal tu kot. Doktor pesan, Dr. Syafawi pesan, dia kata bila dapat bilik itu, perkara pertama yang kita kena bincang dengan ahli-ahli kawan-kawan bilik kita adalah siapa nak duduk katil yang dekat dengan aircon, siapa boleh kena aircon, siapa duduk depan aircon. Contohnya begitu. Sebab mungkin ada antara kita yang tak boleh kena direct dengan aircon, senyum nanti kan. Lepas tu nanti dia mulalah dia matikan aircon, kawan lain pula panas. Dah panas pula dalam bilik itu. Jadi walaupun benda tu nampak simple doktor, tapi benda tu antara penting jugalah, sebab ini turut melibatkan kesihatan. Tak pasal-pasal kalau sejuk sangat kan demam pula nanti doktor ya. Itu panas dari segi udaranya, belum panas hati lagi. Ya Allah. Lagi jadi gaduh pula jadi kan. Saya pun pertama kali sebenarnya nak pergi menunaikan haji pada tahun ini. Jadi pengalaman tentang bilik-bilik tu tak pandai lagi. Jadi mungkin orang-orang lama sebab tu dia tahu. Dia dah merasa bergaduh dengan rakan sebilik sebab aircon, bergaduh dengan rakan sebilik sebab bau stokin. Mungkin dia dah pengalaman itu. Saya tak
pasti lagi macam mana. Hygiene, kebersihan, kesihatan tu benda-benda kecil tu sangat-sangat penting kita jaga juga Doktor, insyaAllah. Doktor nanti adalah pengalaman tu nanti bila kat sana insyaAllah. Tapi yang penting bila macam Doktor sebut, bila ilmu kita dah kongsikan, banyak bimbingan dan poin-poin penting nasihat kita sampaikan, kita harap dapat jadi bekalan terbaik untuk semua. Macam Puan Jamilah Hassan, Alhamdulillah saya dan suami dapat tunai haji tahun ni. Alhamdulillah, tahniah. Ya Allah, kami tumpang gembira. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusan semuanya. Okey, dari segi persediaan dan persiapan KKM tabung haji pula macam mana? Operasi haji di Tanah Suci tu. Ya. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi apa namanya, seperti yang kita tahu, apabila jemaah haji di luar sana, peraturan Arab Saudi untuk rombongan haji ni sebenarnya adalah setiap 1,000 jemaah yang dibawa perlu ada satu pakar perubatan. Pakar perubatan pakar perubatan. Petugas kesihatan doktor. Pakar perubatan untuk setiap 1,000. Specialist lah. Specialist, yes. Jadi kita ada biasanya 30,000 lebih jemaah tahun-tahun sebelum ni, full kuota. So maknanya at least 30 pakar perubatan. Dan tahun ni insya-Allah walaupun kuota tu dikurangkan separuh, kekuatan ataupun jumlah tenaga kerja petugas perubatan tetap lebih kurang sama. Kita bawa juga, kita ada almost 20 lebih pakar perubatan, cover dari semua sudut kepakaran. Dan untuk tahun ni specialnya sebab COVID ni, kita ada satu pakar perunding penyakit berjangkit ataupun ID consultant lah kita panggil. Ada seorang kita bawa, dan selain tu pakar-pakar yang biasa kita bawa adalah pakar kecemasan, sebab mereka handle di ground, di field, di apa namanya waktu masyair semua, mereka lebih pakar part tu. Kita ada pakar perubatan am, kita ada pakar perubatan keluarga. Jadi kalau ada masalah dari segi kesihatan yang biasa-biasa ataupun nak dapatkan nasihat-nasihat, pakar-pakar perubatan keluarga ni kita letakkan di maktab-maktab ataupun di klinik-klinik yang berdekatan dengan jemaah, tak jauh. Pagi-pagi orang cerita pagi-pagi lepas balik subuh dah boleh turun beratur orang cerita. Saya pun tak nampak lagi suasana tu macam mana. Tapi pagi-pagi dah boleh beratur depan klinik, nak jumpa doktor untuk dapatkan nasihat. Berbagai nasihat lah. Saya demam ke, saya apa namanya tak sihat, sakit sedikit tu boleh kita ada. Nak jumpa doktor. Di setiap maktab kita ada letakkan pakar perubatan keluarga ni. Bukannya doktor biasa, pakar perubatan keluarga. Kemudian kita ada juga bawa lain-lain kepakaran seperti pakar perubatan kesihatan awam, pakar ortopedik, pakar tulang pun kita ada, pakar psikiatri pun kita ada, dan juga pakar radiologi pun kita ada. Yang tengok baca X-ray, baca apa pun ada, kita ada pakar tu. Selain daripada kepakaran doktor-doktor pakar, kita juga bawa lebih kurang 30 lebih pegawai perubatan, lelaki dan wanita. Kita ada lebih kurang 50 lebih paramedik, ataupun dalam kita panggil penolong pegawai perubatan, dan kemudian kita ada lebih kurang 70 nurse ataupun jururawat. Jadi ini semua kita bawa dari segi apa namanya human resource-nya. Jadi di sana kita ada yang besar, kita ada 2 fasiliti kesihatan yang besar, pusat rawatan TH Mekah dan pusat rawatan TH Madinah. Di sini kita boleh comparable to lebih kurang hospital, mini hospital lah di sana. Dan kemudian kita ada klinik-klinik maktab. Di sini lebih kurang macam klinik kesihatan ataupun klinik GP lah, general practitioner klinik. Yang tu kita ada doktor-doktor kita dan juga nurse. Dan kemudian kita juga disebabkan oleh COVID ni, kita ada plan. Kita tak tahu lagi keadaan di sana macam mana. Kita ada plan untuk mewujudkan pusat kuarantin dan rawatan COVID berisiko rendah. But then benda itu still in the pipeline. Kita masih lagi rancang. Kita dah rancangkan dan dah prepare apa semua. But then pelaksanaan bergantung kepada situasi semasa di Tanah Suci nanti. Tapi doakanlah Haji, saya minta sangat semoga semua jemaah kita yang pergi ni sihat dan tak dijangkiti apa-apa penyakit yang boleh membahayakan. Risau saya kan. Itulah sebab kita paling risau. InsyaAllah nanti bila dah bersama jemaah haji Malaysia khususnya kat sana nanti tu sama-sama saling mengingatkan lah kan doktor dari semasa ke semasa tentang pematuhan SOP, jaga kesihatan. Dan kat sana biasanya kalau musim haji ni apa yang paling popular jemaah cari selain daripada banyak minum air, dia orang cari ni apa isotonic yang serbuk isotonic Oris, apa nama dia doktor? ORS the rehydration salt. Yes, itu sebab ialah nak bagi elakkan dehidrasi. Tapi
Risau juga kalau banyak minum air, nanti kan nak cari bilik air, bergebut pula dengan jemaah lain. Jadi timing tu sangat penting lah, tapi kesihatan tetap kena jaga. Betul. Doktor nak jawab soalan pendengar kita ke? Boleh ke? Boleh. Tadi ada yang bertanya, doktor, mungkin jemaah muslimat kita yang bertanya, antaranya soalan daripada Nur Hidayah. Adakah disaran ataupun boleh ke guna OCP bagi jemaah wanita yang risau tarikh haid jatuh pada waktu haji atau tawaf haji nanti kan? Jadi macam mana nasihat doktor dari sudut kesihatan Terbantu dia. Jadi jawatan ataupun peranan saya di sana adalah sebagai pegawai penyelaras untuk rombongan perubatan. Jadi untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan kesihatan wanita, kesihatan secara am untuk orang-orang tua, kita dah bawa pakar-pakar. Kita ada pakar perubatan wanita pun ada. Pakar sakit puan pun ada, kita bawa ke sana nanti. Jadi insya-Allah soalan-soalan yang sebegini kita boleh tanyakan kepada pakar-pakar tersebut. Saya nak bagi nasihat, sekarang pun saya tak berani sebab saya takut tersalah bagi nasihat apa benda. Tapi jangan risau, di sana kita ada doktor-doktor pakar, doktor-doktor pegawai perubatan yang senior-senior, yang pandai ataupun selok-belok kesihatan wanita ni, dan juga dah pengalaman. Kita punya rombongan perubatan, kita buat half-half. Separuh adalah mereka yang telah berpengalaman, dah pergi 2-3 kali dah haji. Dan kita bawa juga separuh yang baru untuk menjadi pelapis kepada yang lama ni. Jadi insya-Allah kita boleh tanyakan kepada pakar-pakar ni dengan pegawai perubatan kita di Kelim Atap nanti insya-Allah. Dari sudut kesihatan kita ada pakar perubatan, insya-Allah sentiasa bersedia, dan juga dari sudut bimbingan ibadah pun, ini turut melibatkan ibadah wanita di sana nanti. Ada juga pembimbing para asatizah kita yang maknanya kena sampai sana lah baru kita tahu situasi itu. Sekarang ni boleh gambarkan tapi mungkin tak tepat sikit lah. InsyaAllah ada yang bersiap. Tapi pakar-pakar tu ada juga yang mungkin pakar pemakanan juga kat sana, doktor kan? Sebab dia kata mungkin terlebih makan ke, terkurang makan ke, macam mana doktor ada? Untuk perkhidmatan sokongan klinikal, kita ada banyak juga yang kita bawa. Antaranya macam yang tuan cakap tadi, pegawai pakar pemakanan ataupun kita panggil di hospital pegawai dietetik. Kita juga ada fisioterapi. Jadi untuk kalau ada masalah terseliuh ke apa, kita ada fisioterapi kita. Mana ada pegawainya dan juga alatannya mungkin yang sesuai. Alatan yang kita bawa, barang-barang yang diperlukan pun kita bawa, dan orangnya pun kita bawa, pegawai dan juga jurulatih fisio. Kalau kita juga ada bahagian makmal, kita ada makmal kita sendiri di sana. Kita bawa mesin-mesin untuk menjalankan ujian yang basic lah di sana, dan juga orang yang nak mengendalikannya, juru teknologi makmal perubatan kita panggil di sini pun ada kita bawa, dan juga X-ray, kita ada bawa juru X-ray juga dari sini. Jadi inilah insya-Allah Doktor gigi pun ada insya-Allah. Baru nak tanya tadi, doktor gigi pun ada kan? Gigi pun ada insya-Allah. Sangat menarik. Jadi jangan pening-pening kepala nanti jok risau. Kat sana nanti nak jumpa doktor gigi nak cakap Arab macam mana dengan doktor Arab. Dah, doktor Malaysia ada untuk bantu anda, masya-Allah. Sebab ada yang tanya pun, Cik Suhid tanya doktor gigi ada tak sana? Ada jawapannya. Jangan risau, anda boleh berkomunikasi dengan mudah untuk cerita apa saja masalah kesihatan pada doktor yang berada di sana. Betul, maknanya persiapan A sampai Z lah. Maknanya jemaah-jemaah haji tak perlu risau lah kan. Pergi sana ada mereka yang menyokong sebenarnya kan. Ini testimoni 2019 katanya Cik Nazri awarded kat Mekah 5-star services oleh petugas kesihatan kita kat sana. 5 bintang boleh bagi pengalaman beliau di sana. Alhamdulillah. Baik, kita nak beres sekali lagi. Kejap lagi kita akan sambung lebih lanjut tentang apa lagi perkara yang perlu diingatkan lah kepada bakal jemaah haji, bakal tetamu Allah yang akan berangkat khususnya tahun ini. Cuma doktor lah, doktor saya belum haji lagi doktor. Tadi bila doktor sebut tuan haji tu saya rasa macam doa juga tu sebenarnya. Okey, kita berehat kejap, kembali selepas ini. Di mana pagi Radio IKIM? Inspirasi Furiah Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh, menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Mak ayah stres? Anak lemah matematik? Tak hafal sifir? Temui saya, CMC, Cik Man Chongak, pakar motivasi matematik anda di Roadshow Bijak Sifir seluruh negara. Daftar sekarang www.pentagonmaths.com. Sifir cepat, matematik hebat. Tahukah anda bahawa pengurusan kekayaan keluarga atau dikenali juga sebagai Family Office Wealth Management merupakan segmen yang sangat penting dalam pengurusan kewangan untuk memastikan harta individu atau keluarga boleh bertahan selama beberapa generasi. Perkhidmatan pejabat keluarga merangkumi pelbagai aspek seperti kewangan, cukai, perniagaan keluarga, pelaburan, pentadbiran amanah, perancangan harta pusaka, filantropi dan sebagainya. Di Malaysia, perkhidmatan pejabat keluarga patuh syariah pertama di dunia telah dilancarkan pada 2021 untuk memenuhi keperluan pengurusan kewangan bagi keluarga Islam yang berharta. Apakah perbezaan pejabat keluarga patuh syariah dan konvensional? Apakah faktor kejayaan bagi perkhidmatan pejabat keluarga dan pengurusan kewangan Islam? Sertai kursus Islamic Family Office Wealth Management, Trends, Challenges and Opportunities untuk mendalami ilmu pengurusan harta dan kewangan keluarga Islam. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM700 secara dalam talian dan RM800 secara bersemuka di IKIM. Untuk pendaftaran atau maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 323. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PNP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Tak sempat ke kursus haji di masjid? Terlupa jadual kursus haji? Mencari rujukan berkaitan ibadah haji? Sekarang tak perlu risau lagi. Dengan portal e-bimbingan haji, kita boleh mengikuti kursus-kursus ibadah haji secara dalam talian atau fizikal. Tak perlu risau kalau terlupa jadual. Lebih mudah membuat rujukan melalui e-buku, video dan infografik yang menarik. Juga terdapat ujian berkaitan ibadah haji bagi mengetahui tahap pemahaman bakal haji. Mudah dan menarik, bukan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa berbahagia buat semua pendengar. Dalam surah As-Saff petikan ayat 14, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Ayuh, marilah kita bersama-sama berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak, Selangor. Berwakaflah untuk pembinaan rumah Allah dan hadiahkan pahalanya untuk ibu dan ayah tersayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayuh kita lipat gandakan rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak, Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com. Saya ulang, di masjidsungaipusu.com. Atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid 1416-201-000-520. Sekali lagi ke akaun Bank Islam 1416-201-000-520. Sesungguhnya pahala yang berterusan turut menanti anda selagi mana umat Islam bersolat dan beribadah di masjid ini kelak. Jom berwakaf. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami, lambayan khabar dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Hari ini tajuk kita Kesihatan Jemaah Haji bersama Dr. Muhammad Syafiq Samsudin. InsyaAllah. Lepas ni kita panggil Ustaz Doktor pula. Dr. Haji Muhammad Syafiq insyaAllah yang akan berangkat bersama-sama sebagai petugas untuk kesihatan, memberi nasihat. Dan hari ni pun doktor dah banyak bagi nasihat pada kita semua. Terima kasih doktor. Dan kita nak tinjau komen sikit sahabat-sahabat kita yang bertanyakan soalan. Sebelum tu ada soalan daripada Kapten Waidi. Kapten Waidi kata dia merupakan PITAS Spekta tahun 2015-2018. Pandangan je dan berkongsikanlah. Dia kata kena makan vitamin C dari sebelum berangkat ke tanah suci. Jangan makan aiskrim bila suhu badan dah bagi reaksi nak demam. Makan ubat awal sekiranya dah ada tanda-tanda nak demam. Masa seram-seram sejuk tu jangan makan aiskrim, kata Kapten Haji Muhaidi, dan beliau adalah pembimbing ibadah haji di sana yang berpengalaman, insyaAllah kongsikan pengalaman beliau hari ini. Baik, terima kasih Kapten, dan juga terima kasih sahabat kita seorang lagi bertanyakan soalan tadi tentang betul ke perokok aktif tidak dibenarkan mengerjakan haji tahun ni doktor? Tanya Puan Nuraida. Terima kasih kepada Puan Nuraida. Jadi sebelum tu yang kita tahu merokok ni adalah haram. Saya pun bukan ustaz, tapi tak eloklah di mana-mana sisi agama pun tak elok, merokok ni tak elok. Apatah lagi bila kita berada di tanah suci. Kan? Jadi benda yang tak elok ni takkanlah kita nak buat di tanah suci. Jadi untuk berkenaan dengan soalan ni, sebenarnya bukan kita cakap yang merokok tak boleh ke tanah suci, tapi dalam garis panduan pemeriksaan kesihatan kita menyatakan untuk kriteria pernafasan ataupun sistem respiratory, kita ada satu penyakit kita panggil COPD ataupun Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dalam bahasa Melayunya susah nak terjemahkan, tapi yang biasa saya dengar waktu saya berkhidmat di hospital, di kampung-kampung, di lapangan, mereka cakap itu asma orang tua. Macam tu lebih kurang panggil asma orang tua. Tapi kalau ikut terminologi bila translate Melayunya adalah penyakit paru-paru kronik obstruktif. Agak suka juga nak faham pun susah bahasa Melayunya. Jadi untuk mereka-mereka yang mempunyai penyakit COPD ni, dia ada beberapa grade lah. Jadi untuk mereka yang mild grade ataupun grade A, sekiranya mereka ini masih lagi ataupun aktif merokok, maka kita tak dapat benarkan untuk pergi, tidak layak untuk pergi ke tanah suci. Disebabkan oleh kemungkinan sebab yang ni pakar-pakar yang bersidang dan telah menetapkan kriteria ni, sebab COVID punya tahap keterukan, antara faktor risikonya adalah orang yang merokok dan mereka yang mempunyai memang ada masalah di paru-paru. So jadi bila orang tu ada masalah paru-paru dan merokok, ada dua risk factor yang akan boleh menyebabkan keterukan bila dijangkiti COVID-19. Jangan kita risaukan. Jadi itu cerita tentang rokok tadilah. Kalau boleh, kalau yang dah dapat panggilan haji tahun itu,
cubalah azamlah berhenti. InsyaAllah sebab daripada panggilan haji menjadi tetamu Allah tahun ni kan. Doktor. Baik, ada satu lagi soalan tentang vaksinasi tadi. Sahabat kita bertanya, betul ke difahamkan sebelum 48 jam berlepas ke Mekah? Tadi doktor sebut 72 jam kan? PCR tadi. Bakal jemaah diperlukan COVID test. Okey. Jadi memang peraturan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi adalah 72 jam sebelum berlepas perlu melakukan swab test dan kemudian kemudian negatif. Tapi kita dari segi urusan logistik berbincang, ini more bukan kesihatan punya isu, pada more logistical punya isu. Kita ada risau risiko flight delay ataupun kadang-kadang penerbangan ni kan terlambat, potensi untuk delay kan. So jadi kita risau kalau jemaah haji yang sangat tepat masa 72 jam tepat terus dia pergi buat swab, kemudian ada flight delay. So bila ada flight delay katalah 12 jam ke 6 jam ke atau sebagainya, kita doa insya-Allah tak ada lah. Saya pun tak pasti juga berkenaan dengan urusan logistik ni macam mana. Tapi sekiranya berlaku macam tu, maka ujian yang diambil pada tempoh 72 jam sebelum tu dah tak valid, dah jadi 84 jam, dah jadi 90 jam. Jadi sebab itulah kita nasihatkan ataupun kita akan bagi tahulah, kita akan war-warkan setelah kita settle SOP ataupun proses kerja untuk PCR ni macam mana. Kita akan berbincang antara pihak tabung haji dan KKM. Tapi antara yang saranan kita nak buat adalah kita lambatkan sedikit dalam 6 jam, 12 jam atau 24 jam. Maksudnya jangan tepat-tepat 70 jam tu ambil. Sebab kalau flight delay nanti takut terlepas, nak kena repeat pula lagi. Jadi sebab itulah kita ada saranan maybe 54 jam sebelum berlepas baru start ambil. Macam tu, supaya kalaulah ada flight delay, insya-Allah sempat lagi untuk masih lagi laku lagi ujian PCR dan tempoh waktu 72 jam sebelum berlepas. Itu sahaja dia punya tujuannya. Untuk kalau risau logistical issues. Tapi itu akan ditanya, akan diingatkan dari semasa ke semasa juga lah doktor. Betul, insya-Allah kita akan ada taklimat kesihatan kepada semua bakal haji yang pergi pada tahun ini. InsyaAllah pada 30 hari bulan kita akan adakan secara online bersama dengan pihak TH dan juga wakil kesihatan. Kita akan bincangkan perkara-perkara yang berkaitan kesihatan. Kita akan maklumkan apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan sebelum nak berlepas nanti, insya-Allah. Cuma sekarang doktor, yalah dewasa ini kan, mutakhir ini kita banyak dengar ada cacar monyet ke apa yang berkaitan kan. Ada tak yang diberi perhatian tentang penyakit ni? Untuk perkara itu adalah perkara yang dia dah lama, but dia rare ataupun sangat jarang-jarang berlaku. Cuma mutakhir ini dekat Europe saya baca banyak kejadian ataupun kita jumpa kes-kes cacar monyet ni, dan KKM telah pun bersedia. Baru keluar about semalam atau 2 hari lepas, baru keluar perkeliling berkenaan dengan monkeypox ni, dan dalam grup kami petugas-petugas perubatan juga telah berbincang berkenaan macam mana kita nak tangani sekiranya ada monkeypox ni macam mana. Jadi insya-Allah setakat ini feedback yang saya dapat, saya katakan tadi, kita ada pakar perunding penyakit berjangkit. Ada kita macam orang yang betul untuk kita tanya, ada kita bawa, dan dia ada maklumkanlah beberapa kriteria macam mana untuk kita buat ataupun hadapi keadaan ini. Jadi insya-Allah jangan risau. Semua jemaah haji is in good hands. Jangan risau, insya-Allah lega semua dengar. Baik, insya-Allah. Ni Kapten Haji Mahidi minta pesan, Dr. Syafiq pesan kenapa tadi bila cerita tentang BMI tak boleh lebih berapa tahap-tahapnya tu, dan kalau mereka yang ada kencing manis kena kurang daripada 8 ke 8.5 tadi. 8.0 kan sebenarnya. Doktor dah sebut tadi perincian tersebut. Tapi mungkin doktor boleh ceritakan jugalah kenapa tak boleh lebih, apa nanti mungkin kesan dia. Minta maaf mungkin doktor kena patah balik sikit, tapi kita selit-selit sekali lah sebagai antara nasihat-nasihat umum untuk semua jemaah kita. Jadi inilah yang sering ditanyakan oleh jemaah. Ramai yang bertanyakan sebab tak dapat lepas garis panduan pemeriksaan kesihatan edisi khas tahun ini. Yang dibuat lebih ketat, dan saya lihat lebih ketat daripada garis panduan sebelumnya, seperti yang saya maklumkan tadi. Jadi untuk soalan daripada pendengar daripada Kelantan ni berkenaan dengan BMI, yang kalau lebih 40 tadi saya cakap sebelum ni layak kalau tak ada masalah lain. Sekarang ni 40 terus tak layak, dan untuk yang lebih 35 pun lebih 35 akan tak layak jika ada penyakit kronik. Dan kemudian untuk kencing manis tu pula bukan 8.5 tu Haji, 8.0.
pun tak terkawal, tapi maknanya very tight dia punya margin untuk tu. Jadi banyak juga yang tak dapat lepas. Jadi untuk perkara ni, garis panduan ni sebenarnya telah dibincangkan secara detail oleh pakar-pakar perubatan dari semua bidang. Tabung haji kita host pakar-pakar perubatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan setiap kriteria yang dibincangkan itu ada pakar-pakarnya. Dan bukan pakar-pakar yang biasa, semua pakar-pakar yang dah lama expert dalam bidang-bidang dia, dan mereka telah menggariskan perkara ini disebabkan oleh satunya tadi, Arab Saudi sendiri minta untuk mengurangkan ataupun memastikan tiada jemaah haji yang berisiko tinggi ni pergi, dan yang keduanya adalah disebabkan oleh kita masih lagi dalam ancaman wabak COVID. So jadi tahap keterlukan COVID ni antara faktor risikonya adalah penyakit-penyakit kronik ni tadi. Jadi kita risau jika di sana kena COVID, kalau orang muda mungkin tak ada masalah, sihat, boleh sembuh dengan baik. Tapi mereka-mereka yang ada risiko tinggi ni takut sangat-sangat kalau terjadi apa-apa, COVID-nya makin teruk dalam keadaan di tanah suci. Jadi kita risau untuk perkara tersebut. Bukannya kita tak nak bawa ataupun ketatkan dengan saja-saja. Saya yakin pakar-pakar perubatan ni pun orang Islam yang rasa kalau boleh biarlah semua umat Islam dapat pergi menunaikan haji. Tapi dari segi pandangan teknikalnya ataupun pandangan profesionalnya, inilah yang mereka yang boleh bagi ataupun boleh tetapkan untuk memastikan peraturan Arab Saudi kita patuhi. Dan juga jemaah haji kita ni dapat pergi, dapat balik. Kadang-kadang kita fikir kita nak pergi, tapi sebenarnya macam saya sendiri, kita ada atuk, ada ayah. Kalau boleh, bila atuk ataupun ayah kita pergi ke sana, kita dah kira hari dah. Hari dia pergi, kita dah kira hari bila dia orang balik. Jadi kita risaukan. Jadi matlamat kita, petugas perubatan di kementerian apa semua, hanyalah untuk memastikan mereka pergi dan mereka pulang. Bukan untuk diri jemaah itu saja, tapi untuk keluarga yang menunggu di rumah. Betul. Jadi itulah yang kita harapkan dengan sedikit ketat untuk tahun ni saja. InsyaAllah bila tahun depan, apabila wabak COVID ni kita dah jumpa lagi cara-cara untuk tangani dengan baik, insyaAllah kita akan kembali kepada normal biasa. Maka insyaAllah boleh pergi. Untuk mereka ni, kriteria-kriteria yang mungkin tak lepas pada tahun ini, insyaAllah tahun depan dapat pergi. Tahun depan dapat pergi, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan mungkin kita selit sikit juga berkaitan dengan, kalau nasihat-nasihat doktor berkaitan dengan keadaan di sana nanti, nasihat-nasihat termasuk jaga makan pun kena jaga juga kat sana kan. Dan juga mungkin kalau berkaitan dengan COVID-19 pasal pakai pelitup muka dan SOP lain, mungkin apa yang doktor nak ingatkan kepada jemaah? Termasuklah doktor tips lah untuk kesihatan mental lah yang boleh doktor titipkan hari ni. InsyaAllah. Jadi seperti saya katakan tadi, kita masih lagi dalam ancaman wabak COVID ni. Jadi secara basicnya kita ada dua nasihat lah. Yang pertama berkaitan dengan kesihatan am kita, dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan COVID. Okey. Jadi untuk makluman juga, makin syahdu pula nak betul suara doktor hujung-hujung ni, kenapa? Tapi nasihat minta maaf bagi betul-betul hadam tu kan, masya-Allah. Bila dapat komen-komen ataupun pertanyaan daripada pendengar ataupun bakal haji yang sedih. Sebab saya sendiri hadapi di office, dapat call, orang datang jumpa, memang nak sangat. Saya dapat rasakan macam mana naknya hati orang tu untuk pergi haji. Tapi disebabkan oleh sedikit technicalities ataupun tak dapat ikut kata tetapkan, maka gagal, maka sedih dia tu saya sendiri sebab. Maksudnya macam nak cakap, kita pergi haji ni adalah impian setiap orang Islam, rukun Islam yang kelima. Kalau boleh bila dapat tawaran tu, nak dapat tawaran tu dah lah susah. Dah dapat tawaran, duit dah dikumpulkan, persediaan tu dah ada, tiba-tiba disebabkan oleh kesihatan tak dapat pergi. Jadi memang sangat-sangat sedih. Kalau boleh kita nak bawa semua, sebab kita rasa perasaan tu macam mana seronoknya. Macam saya dulu pergi belajar dekat UK, saya grad UK. Waktu pergi tak ada rasa sedih macam ni. Maksudnya walaupun nak pergi bertahun-tahun, tak ada rasa sedih pun nak pergi. Pergi macam. Tapi saya lihat haji ni walaupun hanya 40 hari, tapi macam mana ramainya orang yang menghantar. Perasaan tu macam mana sedih. Dia memang saya dengar ustaz cerita, tanah suci ni adalah tanah yang dia berkati. Jadinya apa saja yang berkaitan dengan tanah suci ni memang sangat sayu, sangat sedih. Automatik walaupun orang cakap, mak nak pergi London ni 2 tahun 3 tahun, mak kata pergilah elok-elok. Tapi kalau kita nak pergi haji, nak pergi umrah, walaupun 2 minggu, walaupun 40 hari, tapi
tetap boleh mengalirkan air mata. Macam tu saya cakap keberkatan yang sebabnya tu. Itulah saya punya tone pun dah sedikit lari sebab saya sedih. Saya itu faham jawapannya. Perasaan macam mana haji tu nak pergi sangat, tapi disebabkan technicalities ataupun tak dapat patuh kriteria pada tahun ini, tak dapat pergi. Saya faham. Dan kita cuba usahakan juga. Yang dapat pergi tu kena ikut nasihat. Jadi itulah nasihat-nasihat yang kita nak keluarkan. Sebab macam saya cakap tadi, matlamat saya sebagai penyelaras bagi rombongan perubatan ni adalah 14,306 orang dibawa pergi, 14,306 orang saya nak bawa balik tepat pada masanya. Tak nak yang ada tersangkut dekat sana sebab dalam hospital, ataupun memang cita-cita kita kalau boleh nak meninggal. Saya dengar orang-orang tua banyak kata bercita untuk meninggal di Tanah Suci kan dan sebagainya. Tapi saya sebagai penyias perubatan, saya nak lihat cucu-cucu yang bila balik tu dapat tengok atuk-atuk dia balik, dapat peluk atuk-atuk dia, dapat bagi kurma Nabi kepada cucu-cucu seorang satu biji, dapat bawa duit riyal 1 riyal sebagai souvenir. Itulah matlamat saya sebagai penyias perubatan sebenarnya. Jadi untuk nasihat-nasihat tu, kesihatan semua pun tahu. Benda ni kita sering war-warkan dari KKM tentang pentingnya jaga pemakanan seimbang, amalkan senaman dan aktiviti fizikal. 10,000 langkah punya ni, suku-suku separuh punya portion, banyak kita boleh lihat. Boleh klik je ni mana-mana, di hujung jari je sekarang ni semua perkara-perkara tersebut. Cuma untuk COVID-19 ni, saya nak tambah sikit tentang pentingnya pematuhan kepada SOP. Katalah kalau saya cakap sejam ni orang tak ingat apa, tapi yang last ni saya harap orang ingat. Jadi kita masih lagi perlu seperti mana pengumuman YBMK, kita masih lagi perlu mengamalkan kendiri punya langkah-langkah kesihatan kendiri. Betul. Jadi antaranya adalah memastikan pemakaian mask pelitup muka. Kalau boleh digalakkan pada setiap masa. Terutamanya digalakkan lebih-lebih lagi di kawasan tertutup di mana ventilationnya is not quite good, pakai pelitup muka. Jadi nak pakai pelitup muka kena tahu juga, bukan sekadar taruh je. Tahu kena ketatkan dekat mana, kena pastikan macam mana, bukan pakai kat dahi, bukan dekat mata. Ada cara-cara je. Bukan kat jambang ada telinga, jadi macam-macam. Tapi saya rasa boleh semua tahu insya-Allah macam mana pemakaian pelitup muka yang betul. Dan kemudian sebab di Tanah Suci, walaupun di sini pun sepatutnya kita buat pelupusan ataupun cara nak buang pelitup muka dengan baik, apatah lagi di Tanah Suci, tempat yang kalau boleh tak nak kita buang sampah merata-rata, ataupun disebabkan kita punya mask merisikokan orang lain. Jadi cara pelupusan mask pun kita kena jagalah, lipat elok-elok, ikat, lepas tu buang di tempat yang betul. Itu je lah yang penting. Otherwise lain-lain tak ada masalah saya rasa. InsyaAllah. Doktor pun yakin dengan sahabat-sahabat kita semua dah siap-siap betul-betul dengan nasihat, kutip ilmu, dan kursus-kursus perdana pun dah dijalankan. InsyaAllah tinggal berangkat je dan jalan insya-Allah untuk tunaikan ibadah haji yang kita doakan mabrur adanya, termasuk untuk Dr. Syafiq sendiri. Moga Allah mudahkan tugasan dan ibadah insya-Allah. Bertugas, selamat beribadah Dr. Syafiq dan petugas-petugas tabung haji. Dan terima kasih sekali lagi Dr. Muhammad Syafiq Samsudin yang merupakan pengurus kanan kesihatan Jabatan Haji Lembaga Tabung Haji, dan sahabat-sahabat semua atas perhatian anda pada hari ini. Insya-Allah. Laman Kak Ban dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Terima kasih Doktor, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah seronoknya dengan Doktor pun akan berangkat nanti insya-Allah. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat sekalian yang akan berangkat pun kita doakan selamat semuanya. Dan kita nak berehat kejap. Dan selepas ini kita ada bicara maqasid bersama PNB, tajuknya jangan berebut. Berebut apa agaknya? Sama-sama nantikan sebentar lagi di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Rancangan lambaian Kaabah itu tadi dibawakan kepada anda oleh Lembaga Tabung Haji. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Tabung Haji di www.tabunghaji.gov.my atau hubungi pusat pelanggan kami di talian 03 6207 1919. Tak sempat ke kursus haji di masjid? Terlupa jadual kursus haji? Mencari rujukan berkaitan ibadah haji? Sekarang tak perlu risau lagi. Dengan portal e-bimbingan haji, kita boleh mengikuti kursus-kursus ibadah haji secara dalam talian atau fizikal. Tak perlu risau kalau terlupa jadual. Lebih mudah membuat rujukan melalui e-buku, video dan infografik yang menarik. Juga terdapat ujian berkaitan ibadah haji bagi mengetahui tahap pemahaman bakal haji. Mudah dan menarik, bukan? Ciptakan bayangmu tatkala rinduku parah, ku hampa rasa syadu
rinduku yang hilang arah. Aku yang hampa dalam mesra kehidupan. Ku tahu semuanya kan berlaku. Kau cintakanlah aku dikala rindumu ada. Ku hampa rasa mahu biar berjuta ditada. Aku yang hampa dalam belai kerinduan. Sedari aku dalam kehambaan. Aku hanya menaruh harapan kepadanya. Tak mungkin dapat ku berlari darinya. Dalam rantai cinta ini, dapatkah kita bahagia? Segala cinta suci murni hanya miliknya. Ku tahu semua ini akan terjadi di dunia ini, pasti berlaku lagi kerana janji telah dimungkin. Ku tahu semua ini suratan Tuhan yang Maha Esa, lagi berkuasa tanpa bantuan siapa. Aku yang hina ini, aku memohon Tuhan, bantui aku, rahmati aku Tuhan. Cinta yang satu, cinta yang tak pernah putus. Cinta hatiku, janganlah biar terhapus. Tak sempurna hidup tanpa halangan. Pandangan lurus biar dalam pegangan. Semoga dipermudahkan, semoga dosa diampunkan. Yang harus, yang kita perlu laku. Ingatlah, hidup mati tak tentu waktu. Aku hanya menaruh harapan kepadanya. Tak mungkin dapat ku berlari darinya. Dalam rantai cinta ini, dapatkah kita bahagia? Segala cinta suci murni hanya miliknya. Pasti berlaku lagi kerana janji telah dimungkin. Dan semua ini suratan Tuhan yang Maha Esa, lagi berkuasa tanpa bantuan siapa. Aku yang hina ini, aku memohon Tuhan, bantui aku, rahmati aku Tuhan. Melaka 89.5. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas.
Rancangan ini dibawakan eksklusif kepada anda oleh Permodalan Nasional Berhad. Layari www.pmb.com.my untuk maklumat lanjut. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali bersama dalam Pian di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih semua. Tadi kita dah selesai layan khabar dan kita beralih pula untuk bicara maqasid bersama PNB. Tajuk hari ini jangan berebut. Rebut apa? InsyaAllah Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB, masih lagi setia bersama kita untuk minggu keempat tak salah saya. Lima. Doktor sayang dengan kita ni Doktor Hari. Doktor tetap datang ke kami pun sayang doktor. Kan hari ni tajuk jangan berebut. Apa sebenarnya kita nak cerita doktor hari ni, dan mungkin apa yang perlu kita faham bila cerita tentang jangan berebut. Kalau berebut harta mungkin. Silakan Dr. Basri, mukadimah kita. Terima kasih DJ Pian dan Lup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian dan Lup, para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada hari ini. Jadi pada pertemuan yang sebelum ini kita membicarakan tentang hukum hakam pengurusan harta sebelum kematian. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan dan membicarakan pengurusan harta selepas kematian. Jadi jangan berebut itu ialah perebutan yang mungkin berlaku, pertikaian yang mungkin berlaku di antara ahli keluarga setelah berlakunya kematian. Ada isu faraid, isu siapa yang berhak terhadap harta tersebut, wasiat, hibah dan sebagainya. Jadi pada hari ini insya-Allah kita cuba melihat secara